لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد. عن جابر بن عبد الله قال, daripada Jabir bin Abdullah. Jabir salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang masyhur tentang Jabir ni banyaklah. Antaranya peristiwa dia berkahwin. Antara cerita yang masyhur berkaitan dengan Jabir ni peristiwa dia kahwin. Jabir dengan ayah dia Abdullah, dan juga banyak kali kita cerita peristiwa dua beranak ni, terlibat dalam peperangan Uhud, yang mana ayah dia Abdullah terkorban dalam peperangan tersebut. Pada malam sebelum peperangan Uhud, Jabir cerita, kata ayah dia panggil, bercakap satu dua perkara. Antaranya ayah dia kata, kalaulah berlaku apa-apa keesokannya, seakan-akan ayahnya merasakan dia nak matilah, maka ayah dia wasiatkan dia untuk jaga adik-adik dia. Dia ada ramai adik-adik perempuan. Qaddarallah, Allah menyusun dan menentukan bahawa ayah dia, kata Jabir, antara orang yang pertama gugur di medan Uhud. Menariknya ada 2-3 peristiwa lah. Bila ayah dia mati, antara cerita yang masyhur, maknanya yang selalu diceritakan dan banyak disebut, nak dibawa balik untuk dikubumikan di Baqi'. Uhud ni dia luar daripada Madinah kan. Dia luar jauh sikit lah daripada Madinah. Masa itu di awal sebelum nak perang Uhud tu ada perbincangan sama ada nak duduk di Madinah atau nak keluar ke Uhud. Apabila proses nak bawa balik tu, Jabir cerita datang utusan Rasulullah yang menyatakan bahawa kebumikan ataupun tak boleh bawa balik jenazah yang mati di Uhud ni dan dikebumikan di situ. Sehingga ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa ini antara dalil larangan memindahkan mayat. Bila mati di suatu tempat, kita nak pindahkan ke tempat lain berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Jabir, bahawa Nabi larang bawa balik syuhada Uhud, orang yang mati Uhud tu, untuk dikebumikan di Madinah. Pada rancangan asalnya itu ada sebahagian daripada kalangan ulama mengatakan tak boleh bawa balik, bila mati kita kebumikan di situ, kerana dia termasuk daripada perbuatan melambatkan pengurusan jenazah yang memang jelas bercanggah dengan sunnah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak follow betul-betul petunjuk Nabi dalam pengurusan jenazah, di antara benda besar yang Nabi tekankan, jangan ada unsur ataupun perbuatan yang boleh melambatkan pengurusan ataupun pengebumian jenazah itu. Termasuklah membawa balik ataupun memindahkan mayat itu ke tempat lain. Kecuali kata para ulama, dia meninggal di bumi orang kafir.
dan ada masalah kita nak kebumikan di situ. Ini antara contoh yang kata para ulama boleh ada kelonggaran kalau kita nak pindah ke tempat lain, ada sebab lah. Ataupun mungkin ada juga disebut oleh sebahagian fuqaha, yakni ulama-ulama fiqh, mengatakan bahawa bolehlah kalau kita nak pindah ni sekiranya nak dikebumikan di tempat yang ada keistimewaan, ada kelebihan khusus, kan? Seperti kalau kita nak pindah daripada tempat biasa pergi ke perkuburan yang ada kelebihan lah, seperti di tanah haram dan sebagainya. Selain daripada itu, tang mana dia mati, di situ kita kebumikan, di situ kita tanam, berdasarkan juga kepada saranan Nabi, asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah, kan? Jadi di samping kita tak menyusahkan orang lain, kita juga sebenarnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, segerakan pengurusan jenazah. Sebab itu kalau kita baca wasiat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika dia nak mati, dia tulis wasiat lah, kan? Dan kita pun kalau boleh tulis wasiat. Di antara pesanan Syekh Al-Albani ni dalam wasiat dia yang dia tulis adalah meminta agar apabila sah saja kata dia mati, disegerakan pengurusan jenazah dia, sehingga dia pesan jangan tunggu anak-anak dia balik. Jangan dilewatkan kerana menunggu kedatangan atau kepulangan anak-anak dia yang berada di luar daripada Jordan. Tak payah tunggu, mati saja segerakan. Kerana kata dia urusan dia dengan anak-anak dia telah selesai. Dia nak segera ataupun nak terus bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini antara pesanan. Dekat-dekat kita nazak, kita pesan kepada orang yang kita percayai, isteri kita ke anak-anak kita, supaya jangan ditunggu, kerana tidak ada alasan untuk mereka itu ditunggu. Mati saja, mandi, kafan, salat, kebumikan seberapa segera yang boleh. Sebab itu kalau kita tengok pengurusan jenazah yang mengikuti sunnah, dia tidak ada apa-apa amalan yang kita anggap boleh melambatkan pengurusan jenazah, kan? Sehingga kan sebahagian ulama kata kalau dia mati malam, ada peluang untuk kita tanam malam, kita tanam malam, kan? Sekiranya kita boleh untuk buat hal itu. Okay, melainkan ada isu lain lah, postmortem ke apa kau, kan? Tapi kalau setakat nak tunggu anak dia balik, nak tunggu keluarga dia balik, nak bawa balik pergi kampung, nak tanam di rumah dia, nak tanam di kampung dia, ini semua alasan yang tak syar'i, alasan yang tak munasabah, kan? Teruskan. Okey. So Jabir ni pun kebumikan ayah dia dan orang yang mati syahid itu di Uhud lah. Kemudian tuan-tuan membaca kisah banjir, kan? Sehingga kata Jabir, setelah beberapa tahun selepas itu berlaku banjir besar di Madinah, sehingga akan terkeluar balik mayat-mayat orang yang mati dalam peperangan Uhud tu. Kata Jabir, bila kami tengok keadaan mayat, tidak ada beza ketika mana awal kami mengebumikan mereka, terutama ayah dia. Dia kata ayah dia pun dia tengok tak ada beza, macam ke bumi dulu, tak ada perubahan, tak dimamah apa ke, tak ada rosak ke apa, melainkan tang telinga tu ada cacat sikit, tak ada rosak sikit, yang lain semua sama. Ni antara kelebihan. Sebab itu disebut dalam hadis, orang yang mati syahid akan bangkit
bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan pakaian mereka yang berdarah, dan darah itu akan berbau dengan bau yang wangi, lebih wangi dari kasturi. Jadi bila kita nampak ada orang yang bangun tidak memakai kain kafan tetapi ada pakaian khas, kemudian ada darah, maka ketahuilah mereka itu adalah orang yang terkorban di medan jihad. Kan? Selepas daripada itu Jabir pun kahwin. Pada awalnya Nabi tak tahu kata dia kahwin. Lepas tu baru Nabi dengar dia kahwin. Menariknya Nabi panggil dia. Dia kata dengar kata kahwin. Dia kata yo. Kan cerita yang selalu tuan-tuan dengar. Cuma saya nak tertariknya, Jabir bila dia kahwin dengan satu matlamat yang jelas. Antara benda yang paling kritikal dalam kehidupan orang Islam sekarang ni, selain daripada tekanan kos sara hidup yang tinggi, barang mahal dan sebagainya, adalah kadar perceraian yang tinggi di kalangan orang Islam. Dan kalau tuan-tuan boleh tengok statistik orang bercerai ni, kan sekarang ni kita dah masuk fasa apa ni? Ni hujung tahun ni. Ini dia panggil musim mengawan. Faham tak? Kenduri. Ini musim mengawan lah, macam tuan-tuan tengok National Geography lah kan. Dia ada musim mengawan, musim beranak. Kita pun ada hujung-hujung tahun ni kenduri lah. Kita memang alhamdulillah lah kahwin rata sana sini apa semua dan sebagainya, meriah dan sebagainya kan. Banyak kenduri kan. Tetapi kita juga jangan lupa statistik orang bercerai juga menggerunkan, sehingga boleh diberi mengikut jam. Mengikut jam. Berapa jam, dalam berapa orang boleh bercerai dalam satu jam. Boleh bahagi macam tu. Saya tak tahu sebab apa, mungkin kita kena pakat-pakat kaji sama-sama kan. Walaupun bercerai ni sebenarnya tak ada masalah. Di kalangan sahabat pun banyak juga yang bercerai. Ada juga yang bercerai kan. Mari dekat Nabi, dia kata dia tak boleh terima suami dia, Nabi pisahkan. Tapi kalau dah semakin banyak ni ada problem kan. Bila Nabi tanya Jabir, kahwin dengan siapa? Bikrun am thayba? Janda ke anak dara? Bikrun ni anak dara ke janda? Dia kata menikah dengan janda. Dia anak terana, dia menikah dengan janda kan. Cuma Nabi tanya dia, kenapa tak menikah dengan anak dara? So sebahagian ulama kata first choice ni anak dara lah. Janda ni kira dah dia bernama second choice lah kan. Maknanya orang kata kenapa tak kahwin dengan janda? Janda ni pilihan kedua ketiga. Nabi sebut bikrun, apa tak kahwin dengan anak dara? Kemudian Nabi kata tula'ibuha wa tula'ibuka, nikah dengan anak dara lah Jabir. Anak dara ni dia boleh main dengan hang boleh main dengan dia. Nabi bagi motivasi lah, Nabi macam bagi cadangan lah. Dia kata bukan masalah main ke apa, dia kata masalahnya pak aku mati, tinggal adik-beradik perempuan banyak kan. Kalau aku menikah dengan anak dara, Jabir bagi dia punya pasal tu saya kata matlamat yang jelas kan. Dia kata kalau aku kahwin dengan anak dara yang segagan dengan adik-adik aku, tak guna. Macam mana dia nak kontrol, dia nak pesah depa ni, dia nak jaga ni. Aku menikah ni kerana nak menunaikan pesanan pak aku suruh tengok depa ni. So aku kena cari janda. Janda ni dia ada pengalaman, dia ada kematangan, matured. So dia bolehlah manage adik-adik aku ni. Tengok macam mana satu pandangan yang jauh dalam menentukan tujuan perkahwinan. Di samping tu taklah teruk mana pun janda tu okey lah kan. Tapi dia tengok dia punya. Kemudian Nabi kata apa? Bila Nabi dengar hujah dia, apa respon Nabi? Bila dia bagi tahu ni sebab pasal apa dia pilih janda, pasal apa dia tak pilih anak dara, kerana dia ada adik dan sebagainya, pesanan pak dia. Nabi kata mudah-mudahan Allah memberkati engkau di atas pilihan itu. So ini
satu panduan pada orang yang mungkin nak mendirikan rumah tangga. Matlamat kena jelas lah. Kan? Okey. Tu cerita Jabir sikit lah. Kan? So kahwin dengan janda pun sunnah, kahwin dengan anak dara pun sunnah. Kan? Cuma matlamat dia kahwin tu pasal apa? Okey. Seterusnya kita tengok apa kata Jabir. Kita dah kenal Jabir sikit sebanyaklah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Yaqul idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairil fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika, dan sehingga habislah kita baca. Kata Jabir, adalah Rasulullah mengajar kami, yu'allimuna, mengajar kami al-istikharah. Istikharah ni artinya, tuan-tuan kalau mengaji bahasa Arab, ini satu kaedah. Perkataan yang ada, dia punya kaedah lah, formula dia kan, macam kita mengaji matematik apa kan. Dalam bahasa Arab, bila ada alif, sin, ta di hadapan, dia akan membawa maksud penambahan memohon, seperti perkataan istighfar. Dia asalnya ghafara, ampun. Bila masuk alif sinta istighfar, dia jadi memohon ampun. Jadi itu dia punya kaedah lah kalau kita belajar kan. So perkataan ni, kalau dalam Arab ni, kalau dia alif sinta tu dia makna memohon lah. So dalam bab ini, dalam hal ini, al-istikharah artinya minta Allah buat pilihan untuk kita. Minta supaya Allah, kita minta Allah pilih untuk kita. So bila kita kata pilih ni, dia mesti ada sekurang-kurangnya dua lah. Perkara tu mesti dua ke atas. Pasal kita bila nak pilih ni, kena ada pilihan kan. Dia kata aku nak istikharah, sebab apa? Dia kata aku dapat Perlis pun dapat, KL pun dapat, okey lah, munasabah lah. Tapi kalau dia kata hang semayang apa tak sah ni, istikharah awak dia kata aku dapat tawaran, pergi nak pergi mengaji KL lagi tak ada tu dia lah, KL lagi satu dah, aku dapat tawaran KL je lah, yang lain aku tak dapat. Tu hang istikharah apa? Mungkin pi dengan tak pi. Kan boleh jadi macam tu tak? Aku istikharah ni bukan antara mana aku nak pi ke tak pi. Kan. Okeylah. Pi mengaji nak istikharah tak tahu kan. Okey. Kalau pi mencuri ke lain kan. Okey. So istikharah, kita minta Allah buat pilihan. Fil umuri kulliha, dalam setiap urusan. Bila Nabi kata fi kulliha, dalam setiap urusan, kata para ulama, di kalangan manusia ni ada yang istikharah hanya dalam urusan yang besar, tetapi mereka tidak istikharah pada urusan yang kecil. Underestimate lah, maknanya alah kalau benda kecil-kecil ni tak payah istikharah, kita jalan je lah. Tetapi kalau melibatkan perkara yang besar, isu-isu yang penting, baru dia cari Tuhan. Sebab kata para ulama, Nabi menekankan istikharah dalam apa jua urusan.
Walaupun mungkin pada pandangan kita urusan itu urusan remeh, kan? Mungkin urusan kecil yang kita kata benda ni macam ni, alah kita pilih pun boleh. Sebab kata ulama, berapa banyak kesan yang besar berpunca daripada punca yang kecil. Berapa banyak perkara yang besar, kesan buruk yang besar, masalah yang besar bermula daripada pilihan yang kita anggap benda tu kecil, tapi dia jadi besar. Nampak? Sebab itu ulama kata, tak kiralah benda tu besar ke, benda tu kecil ke, kalaulah melibatkan pilihan, istikharah fi kulliha, dalam setiap urusan umur apa sahaja, sama ada kita rasa benda ni penting, benda ni tak penting, kecil besar, benda ni melibatkan orang lain, tak melibatkan orang lain, istikharah, tak rugi. Istikharah selalu dikaitkan dengan musyawarah, mesyuarat. Istikharah kita minta Allah pilih. Dan kata para ulama, selain daripada kita istikharah, Quran juga ajak kita musyawarah, mesyuarat. Orang Arab panggil musyawarah, syura kita panggil mesyuarat. Dan tuan-tuan, memang urusan orang beriman kita disuruh mesyuarat. Dan orang kita ni bila dia mesyuarat ni, dia jadi malas. Dia jadi mesyuarat pula, aku pedak, buat tusan dah. Jangan tuan-tuan, mesyuarat. Kerana bila Quran suruh wa amruhum syura bainahum, dan bermesyuaratlah di antara kamu, dia guna fi'lul amr, kata kerja perintah. Kadang-kadang mungkin kita anggap benda tu simple. Contoh, Quran kata apa? Isu apa? Isu putus susu. Orang pelih guna istilah lah susu. Quran kata kalaulah satu pasangan tu dia nak putus susu, dia tak nak menyusu sampai umur 2 tahun, dia nak stop awal, hendaklah bermesyuarat di antara suami dengan isteri. Benda lekeh sangat nak mesyuarat. Decide seorang pun boleh tak? Quran kata mesyuarat. Apa pandangan hang? Sebab itu tuan-tuan, bila Quran suruh, dia jadi apa? Dia jadi ibadat. Kita mari mesyuarat ni, kita anggap buang masa, buang karan. Tapi kalau mesyuarat hak boleh habuan, kau boleh apa, kita celapok apa ya. Kalau tak ada hak jenis-jenis sukarelawan ni, pi ya hamba, aku sokong kau belakang aku pun tak ada, menaknya tak ada kan. Tapi kalau hak jenis 300 punya mesyuarat, dia tanya pula, tahun ni berapa kali kita nak mesyuarat? Sekali mai kan, ada yang jenis ahli jawatan kuasa ni, ada yang dia bayar per mesyuarat. Kan? Sebab tu kadang-kadang hak boleh settle pun kita bawa ke depan lah. Kan? Pasal kita boleh buat mesyuarat lain. Bila kita boleh buat mesyuarat lain, maknanya ada elon lain. Kalau kita habis pakai elon tu kan? Ini pun tak guna kan? Sebab tu kadang-kadang mesyuarat ni, kita tuan-tuan nak bagi semangat kita main ni, nak bagi kita kuat, nak bagi kita ada motivasi ni, kita kena pegang mesyuarat ibadah. Artinya bila kita main mesyuarat tu, kita sedang beribadah kepada Tuhan. So kita dapat sesuatu lah. Pasal manusia ni dia kena ada sesuatu, something. Habis koman pun onde-onde dengan sirap. Kalau mai takat duk ngangor Saya macam ni lah Tuan Musi, apa-apa pun lepas ni saya kira bersetuju lah dengan apa-apa usul. Jadi saya dah bagi persetujuan awal lah no? Kalau saya mai tengok tak ada apa, tak ada apa tu habuan untuk dia. Tapi kalau mesyuarat, okey, hak ni boleh tolong buat, kita bayar okey tak apa. Hak ni, kalau hak ni dia jenis minggu ni kita tak mesyuarat lagi ni. Ada juga. So tuan-tuan, nak cool down, nak bagi kita tak perah sangat main mesyuarat ni, tak boleh apa, kita
buhlah dalam kepala otak kita, dia adalah ibadat. Artinya kita pi 2 jam kita duduk, 2 jam kita boleh pahala. Kalau kita ada buh tu kira sikit kan, tak boleh apa pun, kurang-kurang ada lah di akhirat tu. Pasal dia perintah kan. Okey. Dan bila Allah suruh, turunnya keberkatan. Okey. So dalam setiap urusan kecil ataupun besar kan, kama yu'allimuna surah minal Quran, seperti mana Rasulullah ajak terang bab istikharah ni, doa istikharah, macam mana nak istikharah ni, sama macam dia ajak minal yu'allimuna surah minal Quran, sama macam dia ajak surah daripada Quran. Tang ni ulama bahas panjang sikit lah. Pertama, apa maksud sahabat kata Nabi ajar istikharah macam ajak surah daripada Quran? Satu, artinya lagu mana kita tak boleh modify Quran, kita juga tak boleh modify istikharah. Artinya lagu mana kaifiat, tata cara, doa, bentuk istikharah, follow macam tu 100%. Jangan duk tambah kok nu, jangan duk perkurang kok ni, sebab dia sama macam Quran. Quran boleh tambah, aku tak berapa nak berkenan ayat ni, aku skip ibu ayat tu. Tak boleh. Ayat ni berapa macam pendek sangat, kita buh bagi panjang sikit, padahlah sikit kita nak baca ni. Tak boleh. Seperti mana dia turun, sama ada kita suka ataupun tidak, kena dengan kita pun ataupun tidak, demikianlah kita baca. Demikianlah kita baca. So pertama, maksud mengajar kami istikharah macam mengajar Quran tu tak boleh ubahlah doa dia tu. Pasal doa dia ada doa Nabi ajak. Doa ni umum, kita nak reka pun boleh, tapi doa yang Nabi ajak tak boleh lah. Tapi kalau tak ada doa yang Nabi khususkan, kita nak modify, nak reka, nak karang macam mana, terpulang lah kan. Pasal doa ni benda umum, benda luas kan. Macam doa kunut nazilah, doa kunut nazilah juga tidak ada doa khas. Tidak ada doa khas. Mungkin kita boleh pakai macam doa kunut yang dibaca dalam subuh oleh setengah pandangan, dan kita juga boleh tambah kan, boleh tambah. Ataupun tuan-tuan dengar tadi Myanmar tadi, agak-agak tuan-tuan Nabi ya sebut Myanmar. Saya jawab tanya Nabi ya kan, Allahumma ansur ikhwanal mustada'afin minal mu'minin fi Myanmar. Myanmar ni dah ada zaman Nabi dulu. Rohingya ni bukan baru ni, Rohingya lama ni. Nabi dah doa dah kat Rohingya kan. Lepas tu dia sebut pula tadi fi Rakhine kan, ada setengah-setengah masjid fi Rohingya, bolehlah sebut kan. Ni bukan isu lama, isu Nabi dulu. Mana ada Myanmar ni pun negara sari dua ni ya. Tu pun pesah tak habis lagi. Tu yang kita pergi duk sebut tu, kerana dia doa. Doa luas. Hari ni Myanmar ditimpa musibah, nama Myanmar. Esok ke Singapura ke mana ke, kerana dia doa. Pasal tu doa sesuatu yang luas. Apa yang kita nak minta, kita minta. Cuma apabila ada doa yang ma'thur, yang sabit, warid daripada Nabi, kita pakai hak tu lah. Kalau tak ada, kita karang bila lagu mana kan. Okey. Kedua, kata ulama, Nabi mengajar sahabat al-istikharah seperti mana mengajar Al-Quran, dengan maksud penting dan besarnya makna dan tujuan istikharah. Seperti mana penting besarnya Al-Quran, manfaatnya, panduannya, macam itulah istikharah. Sama dari sudut kepentingan. Itu satu dua tafsiran lah. Maksud Nabi ajak kami istikharah macam Nabi ajak kami Quran. Istikharah dan doa dia bukan Quran, bukan.
Sekali kita akan baca doa istikharah. Dia bukan ayat Quran. Saya hidup dia kata ayat Quran pula. Bukan. Sama macam Quran. Sama tu apa makna dia? Saya sebut dah tadi. Antaranya dua maksud. Satu dari sebut tak boleh ubah suai, satu lagi dari maksud kepentingan. Kan? Okey? Lepas daripada tu. Kemudian Nabi kata apa? Yaqul. Nabi kata, idza hamma. Ham ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu dia mudahnya niat lah. So Nabi macam nak kata siapa-siapa yang telah berniat, idza hamma ahadukum bil amri, siapa-siapa yang telah berniat dengan satu urusan, falyarka' raka'atain min ghairil faridah, rokok 2 rakaat. Okey, ham ni dia bukanlah, dia bolehlah kita terjemah niat tau, tapi dia macam ni yang Nabi katakan dalam hadis lain. Nabi kata siapa-siapa yang ham, siapa-siapa yang ada ham, dia ada keinginan, kemudian dia tak buat, falam ya'malha man hamma bihasanatin, siapa-siapa yang ada niat untuk buat satu benda, dia tak buat, dia dapat satu pahala. Siapa-siapa yang niat, man hamma bisayyi'ah, siapa-siapa yang niat nak buat jahat, dia tak buat, falam ya'malha, dia dapat satu pahala. Niat buat jahat, dia tak buat, dapat satu pahala. Niat jahat dapat pahala. Kan? So tuan-tuan, yang banyak berniat jahat tu sebenarnya dapat pahala. Tuan-tuan mungkin niat nak merompok ke, nak memaki orang ke apa ke, tak edi kan. Alhamdulillah aku boleh pahala lah ni. Ham ni artinya apa? Niat yang benar. Bukan dia, sebab kita ni macam-macam. Satu angan-angan, hasrat, azam, keinginan. Kan banyak kan bahasa Melayu. Apa beza azam dengan hasrat? Hasrat ni mungkin main-main, azam ni kira dah ada 1-2 langkah ya, cuma tak habis ya. Mungkinlah. So ham ni satu azam, keinginan yang putus. Kira niat betul ya, membujur lalu melintang patah. Kalau Tuhan tak halang jadi. Man. Itu ham. Man. Okey. Ulama kata berdasarkan pada perkataan Nabi, idza hamma ahadukum, makna dia apa? Kita dah buat keputusan dah, bukan tak buat lagi. Artinya kita sekarang ni katalah ada 2 pilihan, A dengan B. Idza hamma ahadukum, masa A dengan B itu dia panggil syak, nak A ke nak B. Masa ni jangan istikharah lagi. Pasal apa? Pasal tak ham lagi, pasal tak putus lagi. So dia kena decide dulu, lepas tu dia serah pada Tuhan. Sama ada dia kata kalau kita dah decide, dah buat keputusan nak istikharah, buat apa? Di atas 2-3 sebab. Pertama, pasal apa kita istikharah? Kalau kita tak buat keputusan lagi, kita minta Tuhan pilih, kita faham lah, logik lah. Kita tak tahu nak pilih mana, Tuhan tolong pilih sat. Okey. Tapi ulama kata sebenarnya based on hadis ni kita pilih dulu. Ham, maknanya yang ni pilihan kita. Tak boleh syak. Tu satu tafsiran lah. Dia punya argument pun kemah. Dia kata sebab apa? Sebab kita pilih, kemudian istikharah untuk Tuhan tunjuk pilihan tu betul ke salah. Contoh, kita ni orang segak, tak kira lah lelaki-lelaki ke perempuan, masuk meminang 2 orang, A dengan B. Kita selalu duk faham, kata kita istikharah tu tak pilih lagi. Kita kata ya Allah, pilihlah sama ada A ke B.
Kan panjanglah doa dia. No. Ada ulama kata, you pilih dulu. So kita pun pilih A. Dan memang kita duk berkenaan A pun. Masa kita istikharah pun kita duk habaq, ya Allah, antara A dengan B, kalaulah boleh A yang bagus, tolonglah pilih. Ai. Kan? Duk suruh pilih tapi duk sebut macam macam piramli lah. Nak tidur bilik tu pun boleh, nak tidur bilik saya pun boleh, bilik saya pun okey. Nak abangnya kita lah kan. Pilihan tak apa clear lah kan. Okey. So bila kita pilih A, lah ni sekarang ni A dengan B masuk meminang kita. Dua-dua bagus, tapi kita decide A. Kita istikharah. Untuk apa? Supaya Tuhan tunjuk sama ada pilihan kita itu betul ataupun tidak. Sebab itu kata para ulama, kita katalah kita pilih A, kita lah pilih tu, kemudian kita istikharah 2-3 hari, hati kita lapang, dada kita tenang. Taklah bukanlah ada orang kata ada petanda-petanda kok mimpi 3 malam ke, tak ada lah kan, ataupun kita duk sebut nama dia, itu semua bohong lah kan. Hati kita lapang, tenang, kemudian sepanjang tu tak ada petanda-petanda tak elok. So pilihan kita telah diredai oleh Tuhan, maknanya okey lah. Katakanlah boleh perongai. Gimana ni istikharah dah tak guna yang boleh ni. Tak rugi tau. Katakanlah sebab orang istikharah ni dia tak rugi, orang doa dia tak rugi. Katalah tuan-tuan istikharah boleh pilihan tu tak bagus langsung, sebenarnya Tuhan juga yang memilih dan menentukan untuk memberikan pahala dakwah dan sabar. Dia tetap baiknya tuan-tuan. Apa sahaja dalam hidup kita, tuan-tuan kena pegang satu ya, prinsip dia. Whatever yang Tuhan buat, tentukan untuk kita, dia mesti baik. Sama ada baik tu cepat atau baik tu lambat. Ada orang, saya jumpa ada satu orang, dia mengandung, kemudian dia gugur. Dia mengandung, dia gugur. Gugur ni baik ke buruk? Buruk ah. Gugur. Kau ada siapa kata baik? Dia tak bagus tak? Daripada nak tanggung sakit 9 bulan, baik tanggung sakit dekat 2-3 minggu. Tak tahu. Tapi gugur ni buruk. Peras, kecewa, marah kat Tuhan kan. Bila gugur kena pergi basuh, cuci kan. So dalam dia cuci tu, ini satu-satu contoh dari jutaan bilion contoh bagaimana Tuhan mengatur kehidupan. Bila dalam proses dia cuci keguguran tu, doktor telah berjaya trace ketumbuhan dalam rahim disebabkan proses cuci keguguran tadi. Dan doktor kata kalau tak gugur, kandungan itu berlaku, kita tak boleh trace di peringkat awal kanser ni, sesuatu yang buruk lebih besar akan terjadi. Kalau kita positif daripada awal, alhamdulillah. Sebab Nabi kata sabar itu yang pertama. Lepas itu orang beriman ni bila dia jadi, dia tahu something yang baik ada di sebalik itu. Tuhan gugurkan kandungan tu untuk menyelamatkan nyawa dia. Pasal doktor kata kalau kita tak boleh trace kanser ni, besar baby tu dan kanser ni besar, dua-dua out. Tu satu tuan-tuan. Kan? Okey. Tak apa, contoh. Kan? So kalau kata kita istikharah, pilihan kita buruk, Tuhan nak bagi kita pahala sabar. Dan mungkin Tuhan nak bagi pahala kita dakwah, nasihat, yang mana akhirnya pasangan tu jadi baik. Kan? Pasal hidup ni, tuan-tuan, ni bukan hadis, tetapi boleh kita katakan kepahaman daripada apa yang kita belajar lah. Hidup ni bukan kata-kata orang lah, tapi kita ambil kesimpulan daripada Quran dan hadis. Hidup ini
dia tidak ada kemanisan sekiranya tidak ada ujian. Tuan-tuan tak akan tahu erti hidup kalau tuan-tuan tak pernah rasa diuji. So anggaplah kalau buruk yang Tuhan takdir, Tuhan pilih untuk kita tu, dia satu ujian untuk kita dapat pahala. Okey. Seterusnya, so kita decide dululah, kita buat pilihan dulu. Ataupun kata ulama, boleh juga kalau kita tak boleh nak tentukan pilihan, kita serah pada Allah. So tak salah dalam dua-dua keadaan. Satu, pilih dulu istikharah, atau mungkin kita nak bagi pada Tuhan untuk tunjuk yang mana satu pun boleh. Jadi kalau kita kata hang dah pilih hang istikharah apa? Tak. Ada sebab. Dan memang dalam hadis pun dia nampak macam yang tu maksud Nabi. Decide dan istikharah. Okey. Kemudian kata ulama, antaranya An-Nawawi. Kita kena sebut juga awal-awal ni. Pasal apa? Antaranya kata Al-Imam An-Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain, istikharah hanya melibatkan pilihan yang kedua-duanya baik dan susah untuk kita nak buat keputusan. Artinya mestilah benda tu antara dua yang baiklah. Tapi kalau satu halal, satu lagi haram, istikharah tak? Istikharah. Tak tahu dia keluar haram. Bagus ha? Nan. Nikah ke berzina? Aku tak tahu. Tanya kawan kita, aku nak menikah ke hang ingat mana? Okey, menikah ke berzina? Menikah pun ada baik buruk, berzina pun ada baik buruk. Dalam keadaan sekarang ni, kalau menikah ni hang kena tanggung lama. Dalam keadaan lah ni berat juga, dalam barang naik pun semua ni. Tapi kalau berzina ni hang bayar kali tu je, lepas tu hang tak gaduh fikir dah. Berat juga, susah juga aku nak bantu hang ni. Kacau. So tuan-tuan pun pening 2-3 hari main masjid. Kawan dia tanya, aku tengok hang macam ni, dialah aku ni tak tahu nak menikah ke nak berzina. Kawan dia kata istikharah. Bagus. Ini fatwa antara bangsa. Yang tu tak perlu clear. Ataupun istikharah antara, contoh masuk waktu sembahyang kan, aku nak sembahyang mayang awal ke mayang sayuk, tak payah istikharah kan. Benda-benda yang kata Al-Imam An-Nawawi, ulama-ulama lain, yang clear, yang mana yang lebih baik, yang mana baik, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana haram, yang mana halal, yang clear, tak berhajat kepada istikharah. Tak wajib. Tuan-tuan boleh decide benda tu dah clear dah tuan. Antara tuan-tuan nak buat benda wajib ke nak buat benda sunat? Of course buat benda wajib. Pasal wajib lebih besar daripada sunat. Tak perlu istikharah. Aku nak tarawih ke aku nak mayang isyak? Mayang isyak aku no. Tapi tarawih pun tuan-tuan istikharah dulu. Lepas tu lepas istikharah tarawih lah. Pasal tarawih ni bukan selalu, orang isyak ni lepas ni pun boleh buat. Tarawih ni bulan puasa ni ya. Bagus tak? Orang tak pernah istikharah lah cerdik. Benda-benda sunat macam tu kan. Nak sedekah ke kan, ataupun tuan-tuan mungkin nak pergi buat benda-benda lain, of course lah sedekah tu. Yang tu kita decide sendiri ya. Tak perlu pada istikharah. Okey. Itu antara yang disebut kan. Kemudian Nabi kata apa? Falyarka' rak'atain min ghairil fariidah. Hendaklah dia rokok 2 rakaat bukan sembahyang fardu. Min ghairil fariidah. Di sinilah ulama istinbat, istikharah tidak terpakai dengan sembahyang fardu. Dia mesti buat sembahyang sunat. Maknanya kalau kita nak pakai yang fardu tu jadi istikharah, tak valid. Pasal Nabi kata min ghairil faridah, sembahyang asing daripada sembahyang wajib. Pasal itu ada nama sunat istikharah. Artinya kalau tuan-tuan nak istikharah guna subuh, guna lohor, guna asar, guna maghrib, tak boleh ya.
pasal dia sunat, dia tak boleh pakai yang wajib. Min ghairil faridah. Falyarka' raka'atain, dia rokok 2 rakaat. Ini isu besar. An-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Iraqi dan ramai lagi di kalangan ulama bincang. Pertama, kita setuju dia tak boleh hak semayang fardu, dia kena semayang sunat. Cuma ulama bincang, boleh tak nak tumpang atas apa-apa sunat? Duha misalnya, mayang duha boh istikharah sekali, boleh tak boleh? Majoriti ulama kata boleh lah. Sebab istikharah sembahyang sunat mutlak. Nabi kata falyarka' raka'atain, rokoklah 2 rakaat. Artinya apa-apa semayang sunat jadi. Sebab itu Ibn Hajar, Al-Iraqi, An-Nawawi dan yang lain-lainnya kata boleh. Al-Aini boleh kata boleh. Maknanya kita pakai mana kita pakai. Tuan-tuan semayang duha, itulah duha, itulah istikharah, itulah tahiyatul masjid, itulah istikharah, itulah sunat wudu, itulah istikharah. Boleh. Janji jangan fardu. Okey. Sebab macam selalu saya terang, orang yang ikut kelas saya memang dapat dah. Kelas orang lain pun saya ingat sama. Banyak sembahyang yang Nabi tak mention secara khusus. Cuma Nabi akan sebut apa? Bahasa Nabi mudah, kita yang buat bagi payah. Bahasa Nabi, falyarka' raka'atain. Siapa-siapa yang masuk dalam masjid sebelum dia duduk, rokoklah 2 rakaat. Sesiapa yang mengambil wuduk dengan sempurna dan dia tidak melakukan apa-apa yang membatalkan wuduk, kemudian dia rokok 2 rakaat. Kebanyakan hadis menyebut rokok 2 rakaat. Pasal apa rokok 2 rakaat? Pasal sembahyang sunat paling lekeh 2 rakaat. Melainkan hak yang pelik tu satu lah, nama pun pelik lah, witir. So bila Nabi sebut 2 rakaat, artinya apa? Apa-apa pun 2 rakaat pakai aja, pakai jadi lah. Macam sembahyang sunat ihram pun Nabi sebut, sahabat kata bila Nabi berihram dia sembahyang 2 rakaat pun umum. Okey, sikit lagi belum kita bagi laluan pada azan, 2-3 minit sikit. Ada 2 isu lagi. Isu yang pertama, lepas tu isu kedua habis. Isu yang pertama, lagu mana pula kalau dia sembahyang duha atau dia semayang tahiyatul masjid, dia tak ada pun niat, intention nak istikharah, dekat-dekat nak habis baru dia teringat, boleh tak? Dia nak pakai hak tu. Contohnya dia masuk masjid, dia semayang tahiyatul masjid, rakaat pertama dia sebagai tahiyatul masjid, rakaat kedua, aku ni ada benda ni aku tak habis ni, tak selesai ni, tak sudah ni, istikharah. Boleh tak dia pakai hak tu? Hak awal tu dia tak ada niat, mai tang tengah, tang nak habis. Ramai di kalangan ulama, An-Nawawi juga antaranya, boleh. Sebab perkataan Nabi tadi ya, falyarka' raka'atain. Duha tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh ya? Walaupun niat nak istikharah tu mai di hujung atau di tengah, bukan daripada awal. Bukan daripada awal pun boleh. Tak mau kita buat lain lah, kita buat asing. Tak apalah, ni orang nak cerita boleh ke tak? Hak isu dia nak buat awal. Dah kita buat duha asing, kita buat istikharah asing. Yang wuduk bukan nak habis satu kolah. Tak apalah, buatlah, tak ada masalah kan. Bukan nak keluar pergi mana. Tak, kita ceritanya boleh tak kalau nak buat? Boleh. So tuan-tuan sembahyang duha pakai hak ni ya, boleh. Janji sebelum salam. Okey. Nah, itu isu dia. Artinya boleh. Isu yang terakhir, perkataan Nabi thumma liyaqul, kemudian dia baca. Nak dijadikan salat itu istikharah, kena ada poin ni, kena ada benda ni, kena ada isi ni, iaitu kemudian dia membaca doa atau dia berdoa. Di sini pun adalah ulama bincang sikit. Apa dia? Perkataan Nabi summa
yaqul, kemudian dia berdoa, lepas sembahyang ke sebelum sembahyang, yang Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika tu nak baca sebelum ke selepas? Majoriti ulama kata zahir hadis. Ibn Hajar antaranya, Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari, dia kata apa? Antaranya dia kata lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Sebab dia kata thumma liyaqul, kemudian dia baca. Artinya kemudian di situ menunjukkan selepas, bukan sebelum. Tetapi ada juga ulama yang kata tak, kemudian itu selepas tasyahud sebelum salam. Antaranya yang pegang pandangan ini Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah antara ulama yang kata baca lepas tasyahud sebelum salam, lepas tahiyat sebelum salam. Sebab dia kata alasan dia, disitulah waktu yang mustajab. Pasal Nabi kata siapa-siapa yang baca tasyahud kemudian dia baca 4 perkara tu, Dajjal, fitnah apa semua, summa, kemudian dia bacalah apa-apa doa. Ibn Taymiyah kata tang tulah time yang mustajab, tang tulah istikharah. So di sini ada dua pendapat lah, ada dua pandangan, dan dua-duanya boleh diterima. Cuma cara nak faham thumma liyaqul pun jadi isu, pun jadi khilaf. Kemudian baca, kemudian tu selepas ke sebelum, menyebabkan dua pendapat. Pendapat kedua alasan dia macam ni, pendapat pertama alasan dia macam ni. Selepas kita baca itulah barulah salat itu dikira sebagai istikharah. Okey, kita bagi laluan sikit kepada azan.
Bismillah. Cuma tuan-tuan sikit sebelum kita tangguh kelas kita. Istikharah ni dia tidak ada apa-apa hadis yang jelas tentang tanda yang akan keluar selepas daripada istikharah. Bila ulama bincang macam mana kita nak tahu benda tu, tidak ada hadis yang clear tentang tanda. Seorang kita ni dia suka cari tanda kan. Apa tanda pilihan tu, apa tanda pilihan ni. Yang tu tak ada. Mimpi ke, bayangan ke, petunjuk ke, wallahu a'lam. Cuma ulama banyak sebut syarh sadr. Dada dia rasa lapang. Dada dia rasa tenang, dan dada dia maknanya fikiran dia itu disebut oleh para ulama. Di antara boleh kita katakan petunjuk, benda tu dipilih untuk kita sebab kita tak baca habis lagi hadis ni. Dia ada doa dia panjang tau. Kan? Doa dia panjang lah kan. Kita minta Allah pilih innaka anta a'lam wa ana ala a'lam. Allah Maha mengetahui, kita tak mengetahui. Wa anta 'allamal ghuyub, engkau Maha mengetahui perkara gaib. Panjang doa dia. Cuma ulama kata dia nak mai tak tanda-tanda apa? Apa-apa hin ke, pembayang ke, lagu tanda-tanda Isra' Mi'raj tu. Tanda-tanda apa? Lailatul Qadar. Tak ada. Kalau ada pun mungkin pandangan atau pendapat saja. Based on hadis sahih tak ada. Situ ulama kata paling kuat sangat dada dia rasa tenang, rasa lapang, rasa yakin, rasa apa ni? Emosi dia rasa kuat dengan pilihan tu. Tapi kalau dia susah hati, dia tak tenang, dia tak seronok, serba tak kena. Pasal tuan-tuan dia macam ni tau. Orang beriman ni, tuan-tuan kena ingat tau, orang beriman ni hati dia tu, hati orang beriman ni dia something sikit. Orang beriman ni hati dia bersih lah kan. Pasal tu bila satu orang mai tanya dekat Nabi, dia kata macam mana lah dia nak tahu benda ni betul ke, benda ni salah, benda ni dosa ke tak dosa, halal haram ke sebagainya kan. Kadang-kadang dia tak tahu macam mana dia nak tahu. Jawapan Nabi benda, dia tengok jawapan ni, benda yang tak betul, benda yang salah, al-ismu, Nabi kata yang dosa tu, yang tak betul tu, yang kita kata haram, yang bercanggah tu, yang maksiat tu, mahaka fi nafsika. Jawapan Nabi, mahaka fi nafsika. Nabi jadikan hati tu sebagai kayu ukur pada benda tu. Lepas itu Nabi kata apa? Mintalah fatwa kepada hati kamu. Nabi kata mintalah, istafti, mintalah fatwa pada hati kamu. Kerana benda yang tak betul, benda yang salah, benda yang haram, benda yang tak kena dengan agama, tak kena dengan syariat, mahaka fi nafsika, sesuatu yang hati automatik tak seronok. Bila hati kita tak seronok, tak sedar, tak syok, serba tak kena, yang Nabi kata, Nabi bagi tahu panduan guide tu, yang tu memang tak betul ya. Yang kedua Nabi kata selain daripada panduan hati, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Pertama hati, tengok hati ni macam mana, okey tak okey kan. Pasal itu tuan-tuan, manusia ini dia ada fitrah, kan? Benda yang tak betul, dia belajar ke tak belajar ke, dia mengaji tak mengaji ke, hati dia tak seronok. Kalau tak seronok tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu hukum sekalipun, tak tahu tak halal ke haram, betul tak betul, bila hati tak seronok, Nabi bagi tahu beratnya tak elok, tawakuf, stop, jangan go, berhenti. Yang kedua Nabi kata selain daripada panduan hati,
wa karihta, benda yang tak elok ni tanda dia apa? Kamu tak suka ayat tali'a alaihin nas, dia diketahui oleh orang. So dua benda tu Nabi jadikan sebagai penanda bahawa benda tu tak betul. Ha? Jadi kalau kita buat sesuatu tu tak sedap di hati, pilihan kita pun kita rasa tak sedap di hati, hati orang beriman. Pasal itu dia ada hadis firasat orang beriman. Ya. Firasat orang beriman. Sebab okey. Ada hadis lain. Last. Nabi kata apa? Hadis kursi. Orang yang buat amalan fardu, dia buat amalan sunat, kira orang bagus lah, macam tuan-tuan ni lah. Amalan fardu, amalan sunat, sedekah, baca Quran, dia diangkat dapat title wali Allah. Wali Allah ni senang ya, orang yang buat perkara wajib dan orang yang buat perkara sunat. Sehingga Allah kata apa? Orang yang buat perkara yang wajib, aku kasih pada dia. Kalau dia tambah yang sunat, lagi-lagi aku kasih. Kesan dia, Allah sebutlah hadis tu, hadis kursi. Dia melihat, bisa dengar? Dia melihat dengan pandangan aku, dia berjalan dengan jalan perjalanan aku, dia bercakap dengan percakapan aku, dan maknanya semua tindak tanduk dia Tuhan kata dengan dia. Dia melihat dengan penglihatan aku, dia mendengar dengan pendengaranku. Tuhan kata, dia melihat dengan penglihatanku, dia mendengar dengan pendengaranku, dia bercakap dengan percakapanku, dia berjalan dengan perjalananku. Maksud dia apa? Takwil dia apa? Bukan kita dengar dengan pendengaran Tuhan, tengok Tuhan tu, maksud dia macam tu. Artinya apa? Setiap apa yang kita dengar, kita tengok, dan kita akan cakap dan kita akan buat dengan bimbingan dan panduan Tuhan. Bila kita nak dapat dia punya kesan tu ataupun power tu, karamah tu, bila? Apabila kita buat benda yang wajib dan kita buat benda yang sunnah, kita akan dapat karamah tu. Sebab tu orang beriman ni bila dia cakap ataupun hati dia, itu menunjukkan sesuatu. Dia panggil dalam istilah kita ni macam ni tau. Nanti kita sebut kelas lain. Satu, tiarah sel. Kita tak boleh percaya ni tanda-tanda bewok ke, pecah gelas ke, mata kejik ke, apa ke, ni tanda-tanda sel tak ada. Feng shui tak ada. Tajul muluk tak ada. Kita ni tak ada. Ong sel tak ada. Tapi kita ada dalam akidah kita. Tuan-tuan balik search dulu, balik cari dulu. Nanti kita bincang. Balik type ke, cari ke, tanya ke. Al-fa'lu dia panggil. Tiarah ni dia lawan kepada al-fa'lu. Al-fa'lu ni apa? Petanda orang beriman. Dia bukan sel, tapi dia ada petanda. Orang beriman ni ada petanda. Yang mana petanda tu atas tujuan Allah nak pelihara dia. Kan? Kita doa tuan-tuan, kita dapat yang tu. Kita dapat, kita buat keputusan dengan penglihatan, pendengaran, percakapan, perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kita dan memberikan petunjuk dalam apa-apa keputusan kita. Terima kasih.